Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma barikna fi syahri Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah SWT kerana hari ini telah memberikan lagi rezeki, memberikan lagi nyawa, memberikan lagi kita kesempatan waktu untuk kita berjumpa berjumpa secara live, secara maya di Facebook live saya, Fahmi Ramli, dan terima kasih kepada semua yang terus kekal setia, terus menerus untuk share, terus menerus untuk komen, tanya dan sebagainya. Respon daripada anda semua saya sangat-sangat hargai. Terima kasih. Hari ini kita dah masuk 26 Ramadan dan malam ni adalah malam 27 dan tinggal tak beberapa hari lagi untuk kita nak kejar 10 malam terakhir ni. Dan Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dalam kesempatan ini juga sebenarnya kita telah mengharungi tempoh PKP kita ni yang mana cabaran-cabaran yang cukup besar, yang mana sebelum ni kita sedang buat live dan ada yang nak filekan kes tapi tertangguh, dan ada orang yang mana dia dah macam dia duk dengar selalu tapi dia sedih sebab dia terpaksa tangguh kes dia di mahkamah terlalu lama. Jadi ramai orang yang ada isu macam-macam lah. Especially isu yang paling saya nak kongsikan kepada anda semua hari ini adalah isu yang berkaitan dengan isteri, isteri-isteri. Anda semua wanita-wanita yang mana yang menonton ni yang ada isu, dia tak nak pun fikir tentang bercerai sebenarnya, tapi dia nak suami dia bertanggungjawab tentang nafkah. Jadi saya nak bantu orang-orang yang rasa macam dia nak nafkah saja, dia tak mau fikir pasal cerai. Dia fikir mesti kesian ke anak dan sebagainya, macam saya kata semalam. Jadi dia nak sebenarnya dia nak suami dia bertanggungjawab. Nak bertanggungjawab, berpegang kepada amanah. Selepas saja akad nikah tu dia kena sediakan segala-galanya. Jadi saya nak bantu orang ni, dia nak faham tentang konsep nafkah sebenarnya dan macam mana yang perlu dia buat, apa yang dia perlu buat untuk dapat hak tersebut. Okay, so siapa yang ikut live saya berapa hari lepas ni, saya pakai kopiah saja. Hari ni saya tak mau, saya tak kisahlah. Nampak sebenarnya saya segan. Dia dah jadi macam tarah ni dah. Lepas tu mula-mula tu, sekarang dia jadi macam sonawan sikit lah kan. Apa kenal sonawan? Sonawan tu yang kadang-kala waktu berhenti, bertoleh ke sisi. Sebenarnya itu je. Saya malas nak tunjuk rambut saya mula-mula tu dah macam Kim Jong Un dah. Tapi hari ni dah nampak macam sonawan sikit ni, okey lah. Inilah disebabkan apa begitu? Potong rambut yang kurang profesional. Ada panjang ni. Okey. Ini nampak sebenarnya nampak macam botak. Tapi hari ni saya tak niat, saya tak kisahlah sangat. Okay, so Waalaikumsalam Puan Rodia, Puan Fiza Abdullah, Waalaikumsalam Puan Sal Soleha, Bidadari Jack, Zuraida Syalan, Siti Nur Asma, selamat pagi. Puan Nabila Nur, Puan Zahara Ibrahim, Aish Innami. Nampak dah rambut. Ada sebenarnya. Okay, Puan Bunga Telur, Bunga Kantan, Bunga Cinta, betul lama tak join, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Pergi mana ni? Assalamualaikum, sejuk mata pandang. Nampak bersih sekarang ni kan Kak Kia? Nampak macam baby sikit lah. Wah, rambut baru. Sebenarnya tak baru, rambut lama, cuma fashion tu. Saya tak maulah buat botak, lagi nampak sangat macam baru baik demam. Ada orang ingat baru habis COVID ke apa aku ni. So terima kasih pada anda semua. Abaikan dengan rambut saya yang nampak macam
Profesional. Apa kata nampak macam profesional indie kan. Alright, Azwan Manaim, Waalaikumsalam ya adikku, adik juniorku. Sihat. Memang memang rambut amang lawa pun. Okay, so terima kasih pada semua yang mana yang dah bersemangat pagi ni, yang nak belajar sesuatu. Dan seperti biasa, kalau anda macam Puan Siti yang saya orang baru, Waalaikumsalam. Terima kasih pada semua yang mana yang dah lama, yang baru, just kekal saja bersama saya. Just stay tune sebab saya akan sentiasa untuk update, sentiasa untuk bagi perkongsian. InsyaAllah saya tak akan putus live pada setiap pagi sampai habis PKP lah. Tapi selepas ni, kalau macam contoh saya dah habis PKP, kita dah start balik pergi ke mahkamah, so mungkin ada kesukaran sikit pada waktu pagi. So kita mungkin akan ubah pada waktu yang sesuai, nanti kita tengok. Alright, so untung bagi siapa-siapa yang join sebab kita akan sentiasa untuk bantu anda. Tim saya akan sentiasa untuk bantu, termasuklah saya sendiri yang sentiasa untuk bagi komitmen kepada anda. Dan anda juga, saya hanya perlukan komitmen sahaja. Komitmen untuk kita nak tahu. Saya memang nak bantu kepada wanita yang mana ada masalah. So tarik kawan dia. Yang mana-mana kawan-kawan, saya pasti di kalangan anda semua yang wanita-wanita, dia mesti ada kawan. Tak mungkinlah dia hidup seorang-seorang, dia mesti ada kawan. Dan kawan dia juga sebenarnya kawan yang mungkin ada sama problem dengan dia. Alright, so hari ni saya nak bantu wanita yang mana wanita-wanita yang ada isu berkaitan dengan rumah tangga dia. Suami dia tak mau bagi nafkah sebab kata, hang nusyus, aku takkan bagi. Ataupun lah, suami dia kata, hang dah kerja ni, hang tanggung sendirilah. Mesti ada macam tu kan. Ataupun dia kata macam, tolong aku ni kahwin dengan hang ni pun aku sebenarnya tak ada duit. Tapi aku nak kahwin dengan hang. Contoh, kalau ada lah drama yang macam tu. So ada orang dia tak fikir pun. Dia kata, aku ni payah dah lah nak kahwin pun, susah. Macam lambat pula tu kalau nak kahwin pun. Tapi tiba-tiba je nak bercerai. Aku rasa macam rugi. Aku nak dia ni sebagai isteri ni, aku nak suami aku ni bertanggungjawab pada diri aku. Supaya dia tahu tanggungjawab dia. Jadi saya nak bantu wanita yang dia tak fikir pun nak bercerai, tapi dia nak fikir supaya suami dia ni bertanggungjawab. So tagkan kawan tu, sharekan kepada orang tu. Dan saya raikan sangat-sangat anda yang baru. Ya, terima kasih sangat-sangat kepada anda yang baru. Anda boleh bergaul dengan, raikan je komen-komen dalam ni. Semua kat sini follower-follower yang mana yang ada yang lama, macam ketua kelas Nik Zakiah, macam Puan Zahra, Puan Bunga Cinta, Puan Mas Tamizi, apa lagi. Banyak ni yang lama-lama. Puan Laili, Timbalan ketua kelas. Ni selalu semua orang lama. Alright. So terima kasih pada semua. Just bergaul saja dalam ni. Ramai orang kata saya dalam ni memang perempuan saja. Sebenarnya ada juga lelaki yang menonton. Tapi siapa yang nak join lebih lebih kenal, nak lebih mendalam, just join saja group. Ni saya bagi kat bawah ni, mana dia. Okey. Kalau nak memang khas untuk wanita sahaja, join group Tanya Tuan Fahmi. Okey. Alright, kat situ group memang khas untuk wanita saja, tapi live ni secara umum. Okey, live ni secara umum dan insya-Allah kita nak bantu anda, bagi anda faham, kita nak bantu anda bagi anda sentiasa ada ilmu. Kekuatan seorang wanita adalah terletak kepada ilmu dia. Okey, bila dia tahu dia ada ilmu dia, barulah dia ada menjadi kekuatan pada diri dia. Apa yang terbaik untuk dia tuntut. Apa yang terbaik untuk dia pertahankan sebagai seorang isteri. Jadi setiap hari saya live ni, saya nak cerita pengalaman dan saya nak cerita berdasarkan apa pengetahuan yang saya ada tentang perundangan syariah ni. Abaikan rambut. Kalau rambut tu rasa macam, wih, dia ni betul ke peguam syari'i ni? Tahu macam buat muka macam gangster jambu rambut. Okay, so abaikan. Kalau nak dengar nasihat Tok Guru dengan baik, so dengar baik-baik. Okay, so saya faham situasi ni ramai orang nak tahu. Ramai orang yang dia ada masalah, suami dia tak mau bagi nafkah, ataupun suami dia bagi nafkah sikit, ataupun suami dia tak bagi langsung. Tak bagi nafkah, betul lah. Tak bagi langsung, bagi jarang-jarang. Bagi jarang-jarang. Tak konsisten. Hari ni, bulan ni bagi, saat bulan depan tak ada pula. Bulan ni bagi pula, buat sikit. Siapa yang ada masalah tu?
Mesti ramai kan di kalangan anda yang ada masalah macam tu. Kan? Okay, so hari ni anda cari kawan-kawan anda, tag, bagi tahu. Ini penting. Alright? Dan kemudian sebelum saya nak teruskan, saya nak bagi tahu siapa-siapa yang baru, yang belum like, anda kena like page saya. Okay? Like. Tekan like page. Kat macam mana nak buat tu? Nanti habis video ni, nanti pergi kat wall, tengok. Banyak. Saya berkongsi banyak. Saya ada bagi e-book free. Ada lagi juga yang e-book yang dijual untuk nak bantu anda lebih dalam. Dan kemudian saya dah buat live lalu, saya bagi video-video pendek dan sebagainya. Saya buat usaha untuk nak bagi wanita faham hak dia. Dah lama dah saya buat live. So rugi kalau dia tak sentiasa follow saya. Just tekan like, pergi kat page, tekan like. Kalau nak, tak mau terlepas sebarang perkongsian saya, tekan follow. Dan kalau bagusnya, join group. Group Tanya Tuan Fahmi. Macam mana nak join? Senang je. You cari, tekan search, search kat Facebook tu, cari place Tanya Tuan Fahmi, type. So insyaAllah mesti akan ada gambar saya posting sebelah, tapi ada rambut belah tepi. Itu pasti. Okay, sekarang ni je fashion PKP. Saya dah jadi macam Datuk AC Mizal pun ada juga rambut. Kadang-kadang ada macam Sonawan punya style pun ada. Pedulilah. Yang penting aku masih ada rambut. Alright. So, terima kasih pada semua yang dah mengambil tindakan tersebut. Terima kasih pada semua yang dah like. Saya sangat-sangat menghargai, saya sangat sayang kepada anda semua sebagai follower yang terus setia bersama-sama dengan saya. Okay. Alright. So, apa yang saya nak bantu kepada anda hari ini adalah saya nak cerita tentang apa tanggungjawab seorang suami selepas saja akad nikah. Yang tu kita kena tahu dulu. Alright? Kita dah mula dalam mahkamah syariah, selepas sahaja dalam syariah lah, dalam Islam, syariah Islamiah ni, selepas saja akad nikah, selepas saja akad nikah, isteri ni dah menjadi hak milik kepada suami dia. Jadi dia akan lebih kuat lagi selepas saja isteri tersebut menyerah diri. Maksudnya, aku direct je lah bersetubuh dengan suami dia. Jadi suami ni dah sepatutnya menanggung nafkah isteri tersebut. Dah sepatutnya. Dan ada setengah perbahasan juga dia bagi tahu selepas saja akad nikah, suami ni dia kena dah tanggung nafkah. Jadi ramai orang dia salah faham dulu tentang nafkah yang pertama. Ramai orang dia akan salah faham. Dia akan fikir nafkah ni adalah wang ringgit. Betul? So setiap bulan tu kadang-kadang ada orang kata apa? Suami saya tak pernah bagi apa satu pun langsung. Tak pernah bagi apa pun kat dia. Lepas tu saya tanya dia, rumah siapa yang bayar? Dia kata rumah suami bayar. Okay? Jadi yang kata tak dapat langsung tu, kita kena cek dulu. Apa sebenarnya tanggungjawab, apa sebenarnya yang perlu disediakan oleh suami. Okay? Yang pertama sekali adalah suami patut sediakan rumah, tempat tinggal. Kita panggil maskan syar'i. Kena ada sediakan tersebut. Okay? Mesti sediakan rumah. Tak boleh kalaulah isteri ni dia tak suka duduk kat rumah mertua, contohlah duduk kat rumah mak suami ni. Dia tak mau, dia tak selesa. Suami ni patut sediakan rumah yang lain. That's why kalau bagusnya saya suka sangat tengok pada budaya orang Arab, lepas kahwin, kalau seorang lelaki ni nak kahwin, dia wajib sediakan untuk sebiji rumah. Sediakan sebiji rumah dulu. Beserta orang gaji. Mau boleh kahwin. Ni budaya mereka. Faham? Cuma budaya kita dekat sini saja. Lepas kahwin ni dah tak ada duit nak kahwin. Dan kemudian kahwin bawa mai duduk dengan mak mertua pula. Faham? Sebab apa? Yang ni saya dapat kata-kata sendirilah. Saya dapat daripada isteri saya jugalah. Dia kata, tak tahu betul ataupun tidak, anda sendiri boleh sahkan. Iaitu wanita, isteri-isteri di rumah, dia punya tempat yang paling penting bagi dia, tempat yang paling penting bagi dia adalah dapur. Dapur ni ibarat satu
Kita panggil apa, tempat singgah sana dia lah. Tempat yang paling penting untuk dia. Jadi wanita ni satu rumah satu dapur. Jadi dia tak boleh nak berkongsi dapur dengan orang lain. Yang ni saya tak tahulah. Kalau anda boleh sahkan, anda sahkan lah. Ada wanita yang menonton ni, anda sahkan. Tapi banyak lelaki dia tak faham benda ni. Okay, so maksud yang saya nak ceritakan adalah rumah ni adalah satu perkara yang paling wajib disediakan. Sama ada rumah tersebut disewa ataupun rumah tersebut dibeli. Lagi baguslah dibelilah. Okay? Tak salah juga kalau menyewa. Ada pro and cons dia. Okay? So, macam mana sekalipun, suami ni kalau, lelaki ni kalau dia nak menikah, dia mesti kena sediakan rumah asing. Sebaik-baiknya. Okay? Sebaiknya. Sebab tu bukan mudah tanggungjawab seorang lelaki. Kalau dia kata apa, tak boleh, dia contohlah, dia anak tunggal ataupun dia memang anak sulung yang terpaksa nak jaga mak dia sekali, mak yang dah uzur, okay, tak ada masalah. Tapi itulah beban tanggungjawab dia. Kalau dia nak memilih untuk berkahwin, dalam masa yang sama dia mesti juga ada imbangan keadilan itu untuk mak dia. Betul? Jadi, beban kepada siapa? Beban kepada suami tersebut. Itulah tugas anak lelaki. Bila sediakan rumah, dia sediakan rumah untuk mak dia, sediakan juga untuk rumah isteri, dia kena berasing. Sebab apa? Banyak orang bertelagah sebab rumah ni. Tak tahan dalam tempoh berkahwin sebab rumah. Jarang lah ada yang menantu ni baik dengan mertua sangat-sangat. Jarang. Kalau ada pun mungkin masa nak awal kahwin lah. Masa lepas kahwin pun kadang-kadang jadi isu juga. That's why kena sediakan asing. Okay. Banyak lelaki ni dia fikir perasaan wanita ni sama macam perasaan lelaki. Lelaki kadang-kadang dia tak ada perasaan kan. Jadi macam saya sendirilah, kadang-kadang banyak perkara juga ditegur oleh isteri. Sebab tu kita melengkapi. Jadi kita faham, kalau isteri ni tak selesa, dia nak satu rumah yang asing, dia wajib sediakan. Once saja dah berkahwin, wajib sediakan untuk rumah tempat tinggal. Tempat tinggal tu paling utama sekali. Kena asing daripada rumah wanita. Kalau nak kata contoh nak kumpul bermadu, saya tak tahulah berapa lama boleh tahan. Contohlah dia kata dalam satu rumah ni besar, rumah isteri pertama, bilik pertama, bilik kedua, bilik nombor 2. Tak tahulah, kalau ada yang macam tu, wow, syurga dunia kita panggil. Tapi kita tak boleh anggap macam tu sebab kita bukan berada di syurga. Jadi kita kena sediakan apa tuntutan yang sepatutnya di dunia. That's why tugas sebagai seorang suami, sebagai seorang anak lelaki, berat tanggungjawab dia. Dia kena pergi, kalau macam contoh dia sediakan rumah untuk isteri, dia kena bagi adil untuk isteri. Kemudian tengok ada mak dia kena pergi jaga juga tengok mak dia. That's why saya heran sangat-sangat kalau ada orang ni, dia tak ada pun masa dia tight, kerja saja 24 jam ni. Tapi nak pulun kahwin lebih. Aku tengah tembak sekejap. And then mak dia pun tak tahu buat apa. Dah lah orang gaji pun tak sediakan. Bini pun macam tu juga. That's why banyak berlaku curang sebab apa? Sebab mula macam ni lah. Dia tak ada masa tapi dia nak juga kahwin lebih. Ilah lari dah kan. Dah jari jauh. Okay, so perkara pertama sekali yang suami patut sediakan adalah rumah tempat tinggal. Kena duduk asing. Kena bagi, kalau anak kita ni nikah, bagi dia peluang untuk duduk berasing. Bagi dia peluang untuk dia belajar berdikari. Faham? Sebab kita nak dia supaya dia tahu tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Ini tidak, kita dah apalah duduk lah dengan mak ni, rumah pun bilik banyak ni. Bukan sebab soal bilik banyak, tapi sebab kita nak cuba untuk bentuk tanggungjawab dan kita cuba nak bentuk supaya anak lelaki ni, seorang suami ni mampu untuk menyara anak bini dia. Dia akan menjadi satu kesukaran kalau macam contohlah kan, di mahkamah, yang ramai orang gagal, wanita gagal sebab dia duduk dengan mertua dia. Jadi dia sediakan tempat tinggal. Okay, so style lah rambut tuan. Tahu.
Okay, anda yang nak tanya soalan boleh tanya soalan. Saya dah tengok je tapi saya tak mau komen apa lagi. Alright. So, macam Kak Kia kata, bagi syarat kat menantu menikah duk berasing. Betul. Kena duk asing. Kalau kita masih ada suami walaupun suami kita dah tua, so tak apalah, mungkinlah masa yang terbaik untuk kita romantik. Berat tanggungjawab seorang suami ni, berat tanggungjawab seorang anak lelaki. Tambah-tambah anak tunggal. Memang berat. Dia kena adil. So memang sukarlah kalau orang yang kahwin jauh-jauh ni. Kena tengok jugalah macam mana sekalipun dia kena ada usaha untuk nak tengok mak dia, nak ambil tahu tentang mak dia, sebagainya. Bukan mudah. Tapi itu dia lah. Tak ada ramai orang yang fikir macam tu. So, sediakan rumah. Sebaiknya memang rumah tersebut rumah yang asing dan rumah tersebut sama ada disewa ataupun dibeli. Sebaiknya dibelilah, lagi baguslah. Okey. Jadi, itu tanggungjawab yang pertama. Kena sediakan rumah. Alright. Dalam masa yang sama, rumah ni juga, ni dalam isu rumah juga. Rumah ni juga takkan semata-mata rumah. Bil api, bil air, ni apa yang duduk kat selatan ni, kalau saya sebut bil api faham lah. Bil elektrik lah. Okay, bil elektrik, bil air, tengok je KL kan. Bil api, bil air, Astro tak termasuk lah. Astro bukan keperluan. Lah ni pun orang dah kata apa? Internet dekat rumah, internet pun tak boleh lah. Keperluan ni maksudnya kalau tak ada tu kita teruk lah. Untuk rumah ni. Rumah yang penting kena ada elektrik. Kena ada elektrik. Kalau tak ada elektrik, kalau tak ada air, tu maksud dia rupa duduk dalam gua. Gua pun tempat tinggal juga. Baik duduk kat gua. Okay, so rumah dia mesti bersama dengan bil api, bil air. Yang ni mesti wajib ditanggung oleh suami. Wajib ditanggung oleh suami. Bil Astro, bil apa lagi, yang tu semua tak wajib. Tapi kalau memang suami ni yang ambil dulu daripada awal, dia yang subscribe Astro ke, internet, Unify ke, Netflix ke apa ke. So kalau dia yang buat semua tu, kemudian tiba-tiba lah dia pula tak mau tanggung, dia kata, ni aku hang pun dah tengok juga ni, hang pun tanggung juga. Tak wajib bagi kita. Unless kalau kita sendiri yang subscribe benda tu. Kita sendiri yang yang install Astro, kita sendiri yang pasang Unify, minta pasang so atas nama kita. So mungkin yang tu memang kita yang kena tanggung. Tapi yang paling wajib sekali, rumah suami kena bayar sewa ataupun beli. Kemudian bil api dan juga bil air. Yang ni wajib, 3 benda ni. Okay, tu yang pertama. Yang keduanya adalah suami dia wajib untuk beli barang dapur ataupun barang basah. Kita panggil makan dan minum. Wajib. Yang tu pertama dulu. Baru kita masuk cerita yang pasal duit semua tu. Okay. So, yang tu yang pertama, yang kedua, yang utama, iaitu mesti sediakan makan dan minum. Mesti beli barang dapur dengan barang basah. Okay. So barang dapur dengan barang basah ni apa benda? Barang dapur macam contoh gula, garam, ni barang kering orang panggil kan. Beras. Apa lagi? Macam-macam lah. Suun. Tiba suun. Kemudian macam kalau barang basah ni yang duk masak lah. Ikan, ayam, sayur, ketam, sotong, apa-apa semua tu. Okay, yang tu semua tu wajib disediakan. Kalau malas, tak ada masalah. Kalau yang penting boleh guna Grab ke apa ke, yang penting sediakan makan. Satu hari isteri wajib dapat 3 kali makan. Sekurang-kurangnya 3 kali. Standard kan? Mana ada orang makan pagi dengan malam je. Adalah kalau sebab nak diet. Tapi di perkiraan dalam untuk kita nak faham tentang nafkah, dia mesti sekurang-kurangnya kita kira satu hari 3 kali makan. So logik lah kalau pagi, tengah hari dengan makan petang merangkap malam lah kan. So yang tu. Alright, so mesti suami ni kena sediakan benda tu. Kalau dia tak boleh beli barang basah, barang dapur, so dia mesti kena orang panggil apa tu? Dia mesti kena beli makanan.
order lah Grab food ke, Panda ke, dia pergi beli sendiri ke. Dia mesti, wajib. Isteri tak boleh buat keluar duit pun benda ni untuk nak beli makan ni. Tapi banyak orang yang berlaku, dia pergi tempat kerja, isteri tu yang sendiri tanggung. Betul tak? Kan? Macam mana saya tahu? Saya tahulah sebab benda ni yang selalu berlaku kat mahkamah. Isteri yang kerja, selalunya dia yang tanggung makan minum dia sendiri. Pergi kat kantin dia sendiri. Dah lah isteri ni kerja kilang pula, kadang-kadang ada shift. Kadang-kadang shift pagi pun, pergi pagi tak ada kata apa, dia sendiri juga yang tanggung. Beli makan minum kat sana pun dia sendiri yang tanggung. Malam nak keluar, nak event tu pun, nak tunggu nak event, contoh itu pun dia kena tanggung juga sendiri. Tu hak cerita yang tu. Hak cerita orang yang yang orang yang ada pendapatan tinggi, macam wanita yang berkejaya, lagilah. Bukan takat makan minum, segala-galanya kadang-kadang sendiri. Ada juga kadang-kadang bukan setakat makan minum tu tanggung sendiri. Dengan suami dia tu pun kena tanggung juga. Dengan rokok suami tu pun isteri yang tolong belikan. Betul? Siapa yang rasa ada isu macam tu? Okey, tu cerita makan minum ni dia kena sediakan. Dia mesti sediakan. Dan dalam isu makan minum ni juga, suami tanggungjawab dia dalam Islam, dia wajib. Tanggungjawab dia selain daripada sediakan makan minum ni, sebenarnya dia wajib juga untuk sediakan barang tersebut, bukan sekadar beli, bagi. Nampak hang nak buat apa pun. Yang tu tak jadi makanan lagi. Tak jadi makanan lagi kan? Dia mesti kena macam masak. Tapi kalau macam contohlah suami kata, hang masaklah, aku bagi kat hang, mudah-mudahan apa yang hang buat ni adalah satu amalan yang satu ganjaran yang baiklah Allah berikan, sebab masakan isteri ni sedap, masakan awak ni sedap, awak masaklah. Kalau saya masak saat gini, awak tak lalu makan pula. Kan standard kan, kadang-kadang lelaki ni bukan tak mau masak, tapi saat gini masakan dia ni saat gitu sampah juga jawapannya kan. Tak semua lelaki pandai masak, tapi kalau pandai, dia pandai lebih pula masak. Kan? Macam kebanyakan chef lelaki ni, chef yang terkenal, chef lelaki lebih pandai pula masak. Tapi kalau yang tak pandai langsung tu, masak Maggi pun duduk berdiri depan tu saja. Kalau perempuan dia masak, dia bukan setakat boleh masak satu saja. Dia boleh masak macam-macam sekali dalam satu masa. Tapi kalau lelaki, dia masak yang tu je lah. Macam saya sendirilah, terus terang. Kalau saya masak telur saya berdiri kat tu, saya tunggu. Saya takut angin. Saya tak reti nak buat benda lain dah. Perempuan ni dia multitasking. Kan? So, dia mesti, kalau kita kata beli barang basah, dia mesti kena masak. Tapi kalau dia kata dia tak pandai masak, dia suruh isteri masak, isteri kena ikut. Okay? Kalau macam kalau lebih dalam perbahasan hukum syarak juga ada bagi tahu, kalaulah isteri ni tak mau sediakan makan minum masak semua tu, kena buat apa lelaki? Suami ni kena sediakan pembantu rumah. Bukan kaling-kaling nak kahwin ni. Kena sediakan pembantu rumah. Ni pun masuk dalam nafkah makan dan minum sebenarnya. Masuklah dalam dalam rumah tu kan, dia kena sediakan pembantu rumah. Nafkah makan minum ni. Faham? Dia kena ada benda ni. Bukan mudah kalau orang nak kata beli barang dapur saja, okey dah settle. Tak boleh macam tu, okey? So dia mesti kena faham tanggungjawab sebagai seorang suami dulu. Right? Nafkah makan minum tu. Sekurang-kurangnya lah, kalau macam dia tak boleh nak bagi duit RM1 untuk isteri pergi kerja, beli duit makan tu okay? Kalau dia tak boleh bagi macam tu, sekurang-kurangnya dia kena beli barang dapur, barang basah, barang kering. Okay, so mesti kena ada macam tu. Alright, so yang ketiga, nafkah yang penting adalah nafkah pakaian. Okay, pakaian. Ramai orang dia faham pakaian ni yang hari raya setahun sekali. Kan? Tu masalah dia. Pakaian ni betul lah, tak ada orang dia kata tak logik juga beli setiap bulan. Tapi ada bentuk pakaian yang kena beli setiap bulan. Contoh dia apa? Tu ubat gigi, shampoo,
sabun, tu semua tu dalam pemakaian lah tu. Kalau tak ada benda tu, selekeh, hang tak selera pula. So kena sediakan. Macam apa, spender. Satu lagi yang penting untuk wanita, tuala wanita, pad tu. Tu semua kan kena beli. Betul. Jadi itulah yang selalunya yang kita kena fahamkan. Pakaian ni bukan sekadar pakaian. Ramai orang ingat pakaian hari raya sahaja. Ya, hari raya memang kena beli. Memang wajib. Memang kena sediakan baju raya. Betul. Tapi baju yang lain-lain pun kena sedia juga. Takkan setahun sekali. Lepas tu tayar dah. Isteri ni pelan duk besar. Makin duk sihat. Baju dia hak dulu tu saiz S. Mana tahu sekarang ni dah kena pakai saiz L kan? Kena beli. Takkan pula kata, ni baju aku boleh, aku ni saiz L nak ambil kat hang. Oh. Tak boleh lah macam tu. Faham? Baju perempuan. Kena sediakan pakaian. Selain daripada pakaian tu beli, satu lagi. Yang penting, nafkah untuk pengurusan pakaian tersebut. Basuh baju, setrika baju. Yang tu semua memang kena disediakan, dia kena buat oleh suami. That's why dalam perbahasan hukum syarak ada bagi tahu kata kena sediakan pembantu rumah. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk buat itu semualah. Tujuan dia untuk basuh baju, setrika baju semua tu. Okay? Alright. So 3 benda tu. So perlu tak ataupun tidak duit ringgit ni? Okay? Baik, macam ni. Duit ringgit untuk nafkah seorang isteri ni boleh. Memang patut kalau suami tak sediakan benda-benda macam tu. Alright? Dia tak sediakan pun rumah yang sempurna. Maksudnya kadang-kadang isteri ni juga yang tanggung bil tapi suami bayar rumah ataupun bayar bersama. Kemudian makan minum pun bersama juga. Jadi isteri ni bila dia dekat luar dia mesti nak kena ada duit. Satu. Yang paling penting, isteri saya bagi tahu. Isteri ni kena ada duit untuk beli make up. Make up tau. Make up ni salah satu bentuk nafkah juga tau. Kalau lah suami ni tak pandai nak beli make up, jarang kan ada laki-laki yang yang pandai pilih make up ni. Terus terang saya sendiri pun tak erti. Lipstick tu pun ada macam-macam color. Kalau saya tahu kata lipstick ni color merah saja. Tapi kalau perempuan dia merah dia tu ada macam-macam detail punya merah. Jadi kalau tak mau kata isteri ni kita nak pergi beli sendiri tu, so kita kena bagi duit. Bagi duit untuk isteri beli semua tu. Beli make up, beli apa lagi ya? Tu dah minta dah make up raya. Make up raya kita tak lagi mesti Talau Watson juga hari ni. Make up raya. Kemudian apa lagi duit ni diperlukan untuk nak contoh dia suruh isteri dia pergi kerja. Kena pergi kerja jugalah, tak boleh nak macam ni. Teruk ke nak kena tanggung seorang-seorang kan, anak pula duk ramai. Okay, jadi so apa yang dia kena buat adalah dia kena bagi, kalau contoh dia yang suruh isteri ni pergi kerja, kena bagi duit minyak . Kalau tak gitu macam contoh isteri pergi kerja kilang, kena bayar lah duit van tu. Melainkanlah semua benda ni isteri ni dia boleh faham, dia boleh tolerate. Dia boleh toleransi, boleh bertolak ansur. Okay? Tapi masalahnya bila orang isteri ni yang dah bekerja, dia selalunya dia kena tanggung duit dia sendirilah. Okay? Jadi tapi mahu masuk point. Bila tak ada, macam contoh kadang-kadang kita kata suami ni ada sediakan macam ni tapi dia tak bagi duit kat saya untuk saya nak buat sesuatu. Bila saya kat tempat kerja ke, saya dekat mana-mana ke, kadang-kadang saya yang beli makan sendiri. Mesti ramai yang ada isu macam tu kan. Jadi itulah isu yang kita namakan nafkah tak cukup. Bukan isu nafkah tak dapat. Macam mana isu nafkah tak cukup ni? Contoh,
bayar rumah sama-sama. Okay, bayar rumah sama-sama. Kemudian apa-apalah, makan minum kadang-kadang beli sendiri, kadang-kadang beli sama-sama, kadang-kadang dia beli, kadang-kadang kawan ni beli. Okay, kemudian bila sampai satu tahap lah dia fikir macam, aku je kadang-kadang duk tanggung segala-galanya ni. Jadi aku nak bagi tahu kepada suami ni, hang kena bertanggungjawab benda ni. Kadang-kadang ada suami ni, dia tak faham, dia lepas tangan macam tu saja. So bila dia lepaskan tangan, isteri ni yang terpaksa tanggung segala-galanya. Cuma dia tanggung apa? Dia tanggung rumah. Contoh dia tanggung rumah, dia tanggung bayar rumah, dia apa? Dia beli barang-barang anak-anak saja kan. Ada ramai macam tu. Dia beli barang anak-anak saja, barang-barang untuk isteri ni tak ada. Nafkah untuk isteri ni tak ada. Okay, jadi itulah isu yang kita namakan dalam rumah tangga ni, isu nafkah tak cukup. Wife saya kata duit spa tak dikira nafkah nah. Suruh suami tu urut sendiri. Senang. Suami malas. Alright. So dia mesti kena ada fahamkan satu perkara, itulah yang kita sebut sebagai nafkah tak cukup. Kalau orang yang cerita nak tuntut fasah, kan, dia isu dia nafkah memang tak dapat. Dia tak dapat langsung lah, tak dapat lebih dari 3 bulan, memang dia sendiri duk tanggung rumah, bil ayak, bil api, makan minum dia sendiri, pakaian dia sendiri, semua dia sendiri. Itu isu untuk fasah. Tapi kalau orang yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, kita panggil sekejap ada, sekejap tak ada, kemudian dia pun tak terfikir pun nak bercerai dengan suami dia, cuma dia nak bagi suami dia faham tentang tanggungjawab nafkah, inilah isu dia, isu nafkah tak cukup. Dia nak beli makeup pun sendiri, semuanya dia kena buat sendiri. Kadang-kadang dia suami dia tanggung benda ni, suami dia tanggung benda yang penting. Okay, so apa yang dia perlu buat, apa yang dia perlu tahu, tuntutan yang dia perlu untuk fikirkan. Di mahkamah syariah, dia ada satu tuntutan yang kita sebut tuntutan nafkah diri. Tuntutan nafkah diri. Siapa boleh tuntut tuntutan nafkah diri ini? Isteri yang dalam tempoh perkahwinan. Okey, isteri yang dalam tempoh perkahwinan. Kemudian anak yang berumur 18 tahun ke atas nak tuntut nafkah untuk diri dia daripada bapa dia. Tuntutan nafkah diri. Kemudian yang ketiga dia adalah nafkah yang dituntut oleh bapa yang tua kepada anak dia yang dah bekerja. Nafkah usul kita panggil ni. Tapi ni jarang-jarang berlaku. Dua benda yang belakang ni jarang berlaku. Selalunya kita tuntut nafkah diri. Seorang isteri yang tak fikir tentang nak bercerai, dia hanya fikir nak tuntut nafkah untuk diri dia sahaja. Okey? Yang dia nak suami dia bertanggungjawab terhadap nafkah tersebut. Itulah kita sebut sebagai nafkah diri. Itulah tuntutan dia. Tuntutan nafkah diri. Dia hanya perlu kena pergi ke mahkamah syariah dan dia kena buat tuntutan. Dia kena buat saman macam biasa. Saya dah bagi dah yang free. Saya tunjuk sekali lagi ni ya. Saya dah bagi dah free. Saya bagi e-book yang ni free, saya buat e-book cuma berapa kali naik mahkamah ni. Kat situ dia punya proses dia tu. Semua proses sama. Saya bagi blueprint ni. Ada scroll nanti dekat Facebook page saya. Kalau ada gambar ni anda baca tu, dia ada link, anda klik link tu, nanti dia akan direct bawa ke tempat yang free tersebut. Okay, so sama saja proses apa pun dekat mahkamah syariah. Kalau kita nak buat tuntutan, kita kena mulakan dengan saman. Kena serahkan dekat suami. Walaupun lah kan, orang kata macam, takkan nak kena naik mahkamah kot. Memang, sebab kita nak mohon orang yang boleh keluarkan perintah. Nak perintahkan suami untuk bayar nafkah. Siapa yang nak perintahkan? Hakim lah. Hakim yang nak perintahkan tersebut. Bila hakim nak perintahkan, so kita nak mohon hakim buat perintah tu. Jadi kita kena ikutlah prosedur dia. Faham? Perintah untuk suami ni bayar nafkah. So untuk orang yang ada isu nafkah tak cukup ni. Jadi dia kena buat, dia kena mulakan dengan saman, dia kena serahkan kepada suami, kemudian suami main ke mahkamah, dan suami kata saya tak mampu bayar ikut apa yang dituntut ni, nak minta kurangkan sikit. So dia kena masukkan pembelaan,
pembelaan, kemudian jawapan, kemudian bila tak ada persetujuan, dia kena masuk bicara, masuk melalui proses bicara, selesai proses bicara, masuk pula sesi pengujahan. Ada orang, suami dia tak mau bagi sebab dia kata isteri dia nusyus. Betul tak? Mesti ada macam tu kan. Dia kata, hang nusyus, tiba-tiba hang nak tuntut nafkah kat aku. Jadi aku tak mau bagi, hang nusyus. So apa dia kena buat? Bila isteri ni filekan tuntutan nafkah, suami ni dia kena masukkan pembelaan dan tentang balas mohon sabitan nusyus. Settle. Dia kena buktikanlah kata isteri dia nusyus. Dia tak boleh terus kata-kata isteri dia ni nusyus. Memang ada yang macam tu kan. Dia especially isteri yang kata dia keluar rumah. Dia suami dia kata isteri ni yang lari keluar rumah. Kemudian nak tuntut pula nafkah. Mungkin ada sebab kenapa dia lari daripada rumah. That's why nusyus ni tak boleh sabit terus mudah macam tu saja. Ada orang dia kata sebab saya masih lagi duk bagi nafkah, tapi dia kata saya bagi tahap ikut kemampuan dia sahaja. Contoh macam tu, mesti ramai yang kata macam tu kan. Lepas tu dia bagi takat 50, takat 100, kadang-kadang cuba kira ingat 3 kali makan. Standard kalau habis bicara perintah untuk nafkah ni, mahkamah akan kira standard macam ni saja. 3 kali makan. Macam mana? Contohnya RM5, contoh RM5 kali dengan 3 bersamaan dengan 15 kali dengan 30 hari bersamaan dengan RM450. Itulah perintah nafkah yang perlu dibayar. Okey? Kalau isu dia memang isu suami tak bagi langsung nafkah, memang lagi baguslah. Okey, memang dia akan dapat tinggilah. Alright. Yang keduanya, kalau macam contoh hak jenis bagi sikit, sat tak bagi ni, ataupun yang duk bagi tanggung nafkah yang penting macam rumah semua tu memang dia bayar. So yang tu dia mungkin akan dapat dalam kiraan macam saya kira tadi tu. Itu contoh Ada orang dia akan dapat 1,000 sebulan, ada orang dapat 600. Cuma beban untuk membuktikan tu terletak pada kita. Sama ada kita ni betul ataupun tidak keperluan tu, memang tahap ni memang kita sampai tahap yang ratih macam tu, ataupun kita ni lebih daripada tu. So kita sendiri yang kena buktikan, dan kemudian kita kena buktikan kemampuan suami tu juga. Alright. So faham? Jadi kita nak buat tuntutan ni, dia mesti tuntutan ni adalah tuntutan di mahkamah, nama dia tuntutan nafkah diri. Untuk isu orang dia nafkah yang tak cukup, ataupun nafkah memang tak dapat langsung. Jadi dia tak mau bercerai, dia nak buat tuntutan nafkah. Itulah nafkah. Mahkamah hanya boleh keluarkan perintah untuk nafkah zahir sahaja lah. Zahir sahaja. Okey? Kalau tak dapat nafkah batin, kalau mahkamah nak arahkan tu, kami pun tak tahu nak kira macam mana. Kadang kalau kita arahkan pun dia tak mau bagi nafkah batin, yang tu memang susah lah. Macam mana nak paksa kan? Kalau macam, so mudah untuk orang yang suami dia ni kerja macam contoh kerja government ke, kerja swasta ke yang ada gaji. So tuntutan macam ni selalunya mudah untuk kita minta sama ada dimasukkan dalam akaun bank ataupun dipotong daripada gaji tersebut untuk masuk dalam akaun bank. Okay, alright. So saya ingin masa saya nak ambil persoalan. Rambut ni duk turun-turun. Bila dah dia tumbuh yang tepi ni? Handsome kot no? Saya takkan potong rambut atas. Adalah beli pomade mahal. Ni sebab PKP je. Kedai gunting rambut tak buka. Alright, so saya ambil soalan Okey, soalan Puan Hafizah Jahaya. Salam Tuan. Waalaikumsalam. Okey, saya ada soalan. Apabila hakam panel kata suruh isteri-isteri bersama dengan si suami tetapi si isteri tak nak, adakah si isteri kena ikut kata hakam panel tersebut sedangkan si isteri memang dah tak boleh terima si suami? Maaf lari tajuk. Semalam saya rasa saya dah bagi tahu dah benda ni. Okey, bukan isu hakam lah. Isu perintah hakim lah. Hakim lagi tinggi pada hakam. Hakim lagi tinggi daripada hakam. Hakim perintahkan kembali taat. Ada tak ramai yang kat sini kalau contoh dapat yang tu dia nak balik.
Saya kan, sepanjang saya beramal di Mahkamah Syariah untuk kes yang fasah ditolak dan disuruh kembali tahan ni, saya tak pernah dengar lagi kata isteri ni balik. Walaupun suami ni dah dapat perintah untuk kembali tahan. Selalunya suami ni akan mai jumpa, dia akan beritahu, tuan awak dia tak mau balik mahkamah ada perintah pun. Saya akan suruh tanya diri dia sendiri balik lah kan. Okay. Pacak traffic light tu pun ada lampu merah, suruh buat apa? Suruh berhenti. Tu perintah untuk kita berhenti kan. Langgar tak? Langgar. Allah perintahkan untuk solat, anda langgar tak? Langgar. Kalau hakim perintah pun, ramai tak yang langgar. Tapi nak buat macam mana? Tak boleh kata apa, sebab hati tu dia dah tak mau. Nak kata apa? Kalau dia nak ikut, baguslah. Kalau dia kata, hakam panel tu kata balik, kena balik duduk dengan suami. Kalau dia kata, tak apalah, dah hakam kata macam tu, so aku kena redha lah, ikut. Baguslah, maksudnya dapatlah mendengar mendengar nasihat, mendengar arahan tersebut. Tapi kalau dia rasa, aku jadi apa pun aku tak mau. Nak kata apa? Hati. Perkahwinan ni sebab it's all about heart. Okay? Terpulang kat puan. Mana lagi ni Diandra Flower tu ilmu yang mantap. Puan Bunga Cinta buat bisnes kecil-kecilan. Betul lah, busy. Okay, tak apa puan. Yang penting Puan Bunga Cinta follower saya yang tegar. Puan Laili tengah buat kerja rumah sambil dengar. Oh, bagus. Okay. Mami Aishi Yinami. Mampu join adalah 3-4 kali juga. Okay. Lepas ni join lagi dan lagi. Alright? Mana ni? Kak Kiah setuju. Dapur Kak Kiah tak boleh orang kacau. Nampak tak? Kak Kiah ni kira senior lah dalam ni. Okay? Kalau kita wanita ni, maksudnya Kak Kiah dah mengesahkan kata wanita ni tak boleh kacau dapur. Saya rasa percaya orang-orang lain pun, semua wanita-wanita yang ni pun semua mesti lebih kurang sama juga. Dapur ni tempat yang penting untuk seorang wanita. Dia sendiri saja yang tahu kat mana letak, kat sini. Dia tak boleh tempat lain-lain letak tu. Dia cukup pantang. Jadi saya belajar masa awal kahwin dulu. Alright. Okay, Puan Laili, penolong ketua kelas. Tuan, kalau isteri bekerja, balik dah penat, jadi perlukan pembantu rumah. Soalan, adakah menyediakan pembantu rumah tu termasuk dalam nafkah yang perlu disediakan oleh suami? Kalau berlaku perceraian, boleh ke si isteri tuntut nafkah tunggak kalau selama ni yang bayar pada pembantu rumah adalah isteri? Okey. Bagus soalan Puan Laili ni. Okay, tadi saya bagi tahu dah. Dalam perbahasan hukum memang ada disebut. Untuk disediakan pembantu rumah. Cuma benda ni tak termasuk dalam undang-undang. Okay, cuma benda ni tak masuk dalam undang-undang. Alright. So, sebaiknya begitu. Cuma adat kita kat orang Melayu ni dia jarang. Adat untuk bagi pembantu rumah ni, dia kata adat ni hanya untuk orang yang berkemampuan sahaja. Tapi kalau ikutkan adat orang Arab, nak kahwin saja, tak kira jadi apa pun, hang kena sediakan rumah, hang kena sediakan pembantu rumah. Tu adat orang Arab. That's why dekat Arab banyak orang Filipin, banyak orang luar kerja yang mai pergi ke sana untuk jadi pembantu rumah. Sebab memang itu nafkah yang wajib disediakan di sana. Cuma kita kat sini dia tak kira yang tu. Okay, cuma dalam Islam saja. Dalam Islam saja dia suruh untuk menyediakan pembantu rumah dalam bahasan hukum. Okay, alright. Kalau untuk berlaku perceraian nak tuntut nafkah tertunggak, bukan tak boleh, boleh tuntut. Saya percaya ramai orang yang mungkin dah bercerai dia nak tuntut nafkah yang tertunggak. The problem is kebanyakan tuntutan nafkah tertunggak ni kita tak jelas. Dan hakim paling suka kalau nak tuntut nafkah tertunggak ni orang yang ada perintah nafkah. Ni yang saya cerita ni. Dah ada perintah nafkah diri ni.
Contoh kan, dia dah naik turun mahkamah gedebuk, sampailah dapat habis perintah tu, mahkamah perintahkan suami kena bayar nafkah kepada isteri 500 sebulan. Dimasukkan ke dalam akaun isteri. Kemudian berlaku tak tunggakan tu. Tak bayar. Itu lagi bagus. Okey? Kalau nak cerita tentang nafkah tertunggak, masalahnya adalah ramai orang dia tak ada nafkah perintah ni, jadi menyukarkan untuk dia nak tentukan berapa nafkah dia sebulan. Dan kemudian akan menyukarkan juga untuk hakim, sebelum nak tentukan, kemudian menyukarkan untuk dia membuktikan dulu. Nak kena bukti dulu. Kata gagal, so kan kena buktikan lah. Apa benda kegagalan tu? Kat mana yang gagal tu? Okay, kemudian menyukarkan juga untuk hakim buat keputusan. That's why kebanyakan di mahkamah syariah, kes nafkah tertunggak jarang ada sabitan. Payah sikit nak sabit, melainkan orang yang ada perintah nafkah. Bukan tak boleh tuntut. Boleh tuntut. Kita bebas untuk buat tuntutan. Selagi mana kita ni ada merit. Merit ni maksud macam mana? Bekas isteri yang memang kata tak dapat nafkah, so nak tuntut kepada bekas suami. Tu merit. Okay, boleh tuntut. Tapi masalahnya adalah benda yang tu, yang menyukarkan untuk mendapat perintah tersebut. Okay, so itu yang kita kena faham. Takut sia-sia kita naik tuntutan di mahkamah. Boleh cuba, cuma dia risiko. Kita nak yang mana, yang mudah ke yang kurang risiko? Kalau kita nak tuntut nafkah tertunggak yang mungkin ada risiko yang tinggi untuk ditolak, baik-baik tuntut yang tuntutan yang memang boleh dapat dalam bentuk duit. Contoh dia mut'ah. Tuntut mut'ah. Okey. Kahar Ani, style lah rambut tuan. Hahaha. Siapa potong? Okey, alright. Mana lagi ni? Puan Nadia dia kahwin kalau dah lama tak sebumbung tanpa nafkah zahir dan batin, malah suami pun tahu, boleh bagi penjelasan tak? Puan Nadia, okey, Nadia dia. Kalau dah lama sebumbung tapi tak ada nafkah zahir, nanti isu dia mungkin macam saya bagi tahu, dia tak ada isu, mungkin ada isu tak dapat langsung, dia isteri ni yang tanggung segala-galanya, ataupun dia mungkin dapat sikit-sikit. Maksudnya suami tanggung yang asas, dia ni tanggung yang lain-lain. Jadi itu isu nafkah tak cukup. So dia kena buat tuntutan dekat mahkamah. Tuntut nafkah zahir. Tapi kalau nafkah batin, tak ada kita nak tuntut perintah nafkah diri batin. Kalau contohlah kan hakim panggil mai, hakim tanya, awak suami tak bagi, saya tak mau bagi. So maka hakim kata perintahkan untuk bagi nafkah batin. Lagi dia kata dia tak boleh nak buat apa, aku tak mau bagi juga. So tak dia kata apa. Kalau macam nafkah zahir, ada perintah, kita boleh tuntut nafkah yang tertunggak. Ataupun kita boleh tuntut untuk pemotongan gaji. Okey. Bab nafkah batin ni memang nafkah diri juga lah kan. Tapi masalah gitulah. Tapi kalau macam contoh kita nak tuntut fasah, kena ingat nafkah batin kalau tak dapat tu dia mesti tak dapat setahun. 1 tahun, bukan sebulan, 2 bulan, 4 bulan tak boleh. Okey, dia mesti tak dapat setahun. Nafkah batin ni pula dia mesti dapat dalam bentuk yang sempurna. Sempurna ni macam mana? Maksudnya berlaku kemasukan. Ibarat pedang masuk ke dalam sarung dia. Aku kena abang seperti ni. Ni masuk rumah tangga jangan malu-malu. Dia kena directly. Okay, dia nafkah batin dia mesti macam tu. Dia tak boleh acah-acah bau tas sikit tu dah ni dah. Ataupun apa panggil tu, yang kat luak-luak dia lah. Right, yang tu tak dikira nafkah batin. Okay, so yang tu tak dikira nafkah batin. Nafkah batin ni dia mesti dapat macam tu terus. Mesti berlaku kemasukan. Okay, mesti berlaku kemasukan. Dan kemudian tak dapat selama setahun, yang tu baru dikira untuk tuntut fasah. Alright, tapi kalau nak minta mahkamah perintahkan untuk suami bagi nafkah batin, yang tu saya tak pernah dengar lagi dan saya rasa tak logik nak tuntut itu.
Okay, alright. So saya bebaskan anda untuk bincang-bincangkan dekat dalam komen ni. Mungkin anda nak berkenalan dengan follower semua. Follower semua saya sepanjang yang lama ni semua positif. Dan jangan bimbang, dalam ni semuanya yang komen ni kebanyakannya adalah wanita sahaja. Jadi wanita yang faham tentang wanita kan. Okay, yang ni soalan juga ni. Puan Nur Sharifah Amira, kalau dah 2 tahun tak duduk berasingan, kalau dah 2 tahun duduk berasingan, lepas tu nafkah apa tak bagi, si suami pun tak cari isteri dia, yang ni terpulang kepada diri kita. So perempuan semua terpulang pada diri. Ada orang dia hanya kena buat 2 pilihan sahaja. Setiap orang hanya pilih 2 sahaja. Kita pilih masuk syurga ataupun neraka, kita pilih untuk buat pahala ataupun buat dosa. Betul kan? Jadi hanya ada 2 pilihan sahaja sekarang ni. Pilihlah untuk nak teruskan perkahwinan ataupun pilih untuk perceraian. Kalau dah 2 tahun, dia rasa macam tak berbaloi. Kalau anda rasa nak teruskan lagi perkahwinan, fikirkan macam mana cara untuk nak mengeratkan balik rumah tangga. Okay, fikirkan. Tapi dan juga kalau macam contoh dia rasa dalam 2 tahun ni tak dapat langsung, tapi dia tak mau fikir bab cerai, so dia boleh tuntut nafkah diri ni. Kalau pilihan yang kedua dia adalah pilihan untuk kata dah 2 tahun tak dapat apa, dia rasa yang terbaiknya adalah untuk berpisah. Islam tak pernah pun larang untuk berpisah. Saya pun tak pernah galakkan. Saya bagi persoalan ni balik kepada anda, wanita yang dah berakal fikiran, mumayyiz, mukallaf segala ni, anda sendiri yang tentukan kebahagiaan anda tu macam mana. Okay? Kebahagiaan kita tu kita yang pilih sendiri. Tak ada siapa yang atur. Puan Aish Yenami. Habis kalau rumah, bil api, bil air, barang dapur semua bini yang tanggung. Lepas tu bila bini kerja kat Singapura, dituduh ada lelaki lain pula. Punca sebab selalu balik lambat. Dia tak tahu kepitan ulang-alik dia JB ke semua. Betul. Saya pernah tengok lah hari tu dekat dalam majalah 3 lah kan. Saya tak pernah lah dalam situasi, tapi saya tengok yang itu dekat majalah 3 tu. Dia kata, uish, orang yang nak naik jambatan daripada JB tu nak ke Singapura tu, saya kata dia tu luar biasa lah. Memang dia punya traffic jam tu saya nampak lebih teruk daripada macam dekat Kuala Lumpur. Motor pun bertemu tayar. Saya pun tak tahu lah. Tapi macam dekat Penang saya tak pernah tengok lagi macam tu. Tak pernah lah lalui tengok. Takat tu biasalah, kalau takat jam sikit-sikit je lah. Tak adalah sampai tahap yang motor bertemu motor memang teruk. Jadi balik lambat semua tu. So terpulang pada Puan Aisyah Nami. Nak pilih yang macam mana? Okay, Puan Lali. Tuan, kalau rumah isteri yang bayar tapi bil api dengan ayak semua suami bayar. Selepas cerai, boleh ke isteri tuntut nafkah tunggal untuk tempat tinggal? Saya rasa Puan Lali faham dah apa yang saya bagi tahu tadi. Nak tuntut nafkah tertunggak sebenarnya. Jadi nafkah tunggak bukan tak boleh tuntut, boleh tuntut. Bolehlah tunjuk kat mahkamah apa benda yang kita dah bayar semua benda tu. InsyaAllah mungkin boleh dapat. Okay, tapi bergantung kepada hakim kawasan puan. Teringin nak makan macam-macam isteri ni ustaz. Ustaz. Aku buat rambut macam ni pun lagi apa orang panggil aku ustaz. Saya tak tahu dah nak buat macam mana dah. Janganlah panggil saya ustaz. Ni mau nampak sangat Puan Yazlina ni orang baru ni. Jangan panggil saya ustaz. Saya segan. Saya tak marah, cuma saya segan. Kau tengok rambut sini semua. Saya dah habis style dah ni. Cakap pun lebih kurang lah. Ustaz lagi. Okey, Sal Soleha. Saya berniaga. Suami saya ikut saya pergi berniaga. Dia cakap dia dah tolong ikut pergi berniaga tu adalah sebagai nafkah dia untuk saya. Boleh tuan bagi penjelasan tak? Suami membantu isteri bekerja, yang tu bukan nafkah. Nafkah adalah menyediakan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang menjadi keperluan untuk isteri. Pergi kerja, bantu pergi kerja, yang tu memang tugas suami. Kalau dia nak bantu tu, dia bantu saja. Yang tu bukan nafkah.
Okay? Yang tu bukan nafkah puan. Dia kena sediakan. Okay? Macam contoh ada setengah dulu, dia bagi tahu kata suami dia ni dah dia tak bagi dalam bentuk macam contoh sebulan kan. Ada suami yang bagus yang dia kreatif lah sikit. Bagus juga benda ni, iaitu dia kata dia ada simpanan, okay, dia ada duit simpanan yang besar, kemudian dia buat isteri ni satu account. Contohlah dia buat apa hari tu? Dia buat account fixed deposit kot. Okay, dia buat account fixed deposit dekat bank. So kemudian dia masukkan duit tu, okay, duit pelaburan duit dia tu. Jadi duit tu kan dijana, semua kan generate kan. Duit tu kan akan dapat naik dividen semua tu. So isteri tu dapat duit nafkah daripada dividen tersebut. Pun boleh juga selagi mana isteri ni memang ada akses untuk berkeluar duit tersebut. Kan? Yang tu pun bagus. Tu dia Puan Hafizah Jahaya dah membuat pengesahan. 7 tahun duduk dengan family betul, sekarang memang fobia. Okey Puan Master Mizi. Berat tanggungjawab lelaki tapi tak dicanangkan oleh agamawan. Yang dicanangkan hanyalah hak-hak lelaki dengan ugutan syurga bawah tapak kaki suami. Isteri kena reda walaupun suami tak bertanggungjawab sebab takut tak dapat syurga. Sangat-sangat terpesona dengan Islam sebenar. Tak apalah. Tapi jangan panggil saya agamawan, okey? Biar saya yang canang-canangkan benda ni. Biar saya viral supaya semua orang faham benda ni. Sebenarnya yang ni masalah dia bukan masalah tentang agamawan ataupun tidak tak. Dia masalah cerna ataupun tidak. Dia tak, kadang-kadang orang ni tak ambil peduli benda ni kan. So tak apa. Kita biar kita ni menjadi medan untuk semua orang faham benda ni. Alright? Biar kita sendiri yang menjadi perjuangan untuk nak bagi faham benda ni. Bukan kita nak menghentam laki, bukan saya laki pun nak hentam laki, tak. Tapi saya bagi penerangan ni untuk nak bagi semua orang laki ni pun faham juga. Selain daripada wanita faham, lelaki pun dia patut faham juga. Masalah sebuah time fusul kahwin ni masalah ni. Tidur. Orang dah bercakap tidur. Itu masalahnya. Ataupun pergi menikah dekat Siam. Nikah kat Siam mana pakai kursus-kursus dah. Nak baca kitab, nak baca buku memang pakai dak lah. Kan? Jadi semua orang kena ada alert lah benda ni. Tak apa, biar kita yang menjadi pejuang untuk nak bagi tahu, nak memperjuangkan ilmu ni supaya dia faham. Okay? Tapi memang betul syurga di bawah tapak kaki suami. Tapi syurga di bawah tapak kaki suami yang bertanggungjawab. Tapi kalau suami ni apa perangai, apa setan ni, mulut aku ni boleh ketahan juga masa bulan-bulan puasa tu ni. Takkan nak tahan lagi kan. Puan Nur Aqil, wai, ni kalau mengadu kira buka aib suami ke macam mana? Tak je susah-susah Puan Nur Aqil. Kalau nak tulis buat soalan ataupun yang lain-lain, dia rasa dia tak mau buka aib suami dia tulis. Saya tanya bagi pihak kawan saya. Kan senang. Mana lagi ni? Saya nakkan soalan lah. Okey, jadi soalan pendek tapi bagus. Bolehkah suami pegang duit isteri? Soalan ni pendek dan sangat bagus. Terima kasih Puan Atin An-Nur Raisha. Pendek dan bagus, dan saya percaya ramai orang dia mungkin akan tertanya benda ni. Jawapan dia, tak boleh. Okay? Isteri ni bekerja, duit tu duit dia. Senang ceritalah. Duit suami, duit isteri. Duit isteri. Kat mana duit suami yang jadi duit isteri tu? Tu duit-duit yang nak kena bayar duit rumah tu. Rumah sewa ataupun rumah bayar setiap bulan. Duit suami ni juga untuk isteri macam makan minum. Kemudian duit untuk beli pakaian, beli make up semua tu. Yang tu semua tu.
duit perubatan, kita sakit, demam, pergi klinik, tu duit suami, kena ambil juga. Faham? Cerita tentang Abu Sufyan. Okay, cerita tentang Abu Sufyan iaitu pembesar mahkamah, pembesar Mekah masa zaman Nabi dulu, sebelum Islam sampai kat kota Mekah ni. Abu Sufyan ni adalah pembesar. Jadi lepas dah Abu Sufyan pun dah masuk Islam, tapi satu habit dia masih ada lagi, iaitu dia kedekut. Jadi Hindun ni adalah isteri kepada Abu Sufyan, isteri kepada menteri besar, Perdana Menteri kota Mekah time tu. Dia memang mengadu dekat Nabi. Dia cerita kata, ya Rasulullah, suami aku ni Abu Sufyan adalah orang yang kedekut. Dia tak mau, dia kira-kira sangat untuk keperluan aku ni. Rasulullah kata apa? Kamu pergi ambil barang dia. Ambil barang dia dan tanggunglah keperluan yang mencukupi untuk diri kamu. Tu duit Abu Sufyan tu, disuruh tu. Sebab kat situlah bukti kata duit suami tu duit isteri untuk bahagian yang menanggung untuk keperluan diri kita. Jadi tak ada isu pun kata isteri ni kata tak ada duit terhadap hak suami dia. Ada, memang ada. Okey. Kalau duit isteri pula, duit isteri, yang tu bukan duit suami. Suami tak ada hak langsung nak ambil duit isteri, nak pegang apatah lagi. Tak ada langsung. Kalau dia dapat pendapatan tu, duit dia sendiri. Dia nak buat apa pun, nak beli kereta besar ke, nak beli rumah ke, nak beli emas ke, make up ke apa je, baju ke, segala-galanya tu atas keperluan, atas kehendak dia. Selagi mana barang yang dia beli tu bukan barang yang boleh merosakkan diri dia. Contohlah, isteri ni kata, ni aku ada duit aku sendiri tu pulang, aku nak beli rokok ke, isteri jenis rokok. Ataupun dia kata aku nak beli dadah ke, itu kan boleh merosakkan diri. Okey, nak menjalankan ke arah maksiat. Yang tu mungkin suami boleh tegah. Tapi kalau dia kata duit dia tu memang guna untuk nak belanja diri dia, makan minum dia, suami tak wajib, tak boleh. Tak layak langsung nak pegang duit isteri tu. Pegang seperti ayat ni sebarkan, bagi tahu. Kalau ada, suruh dia buat main. Nak tengok dalil mana dia pegang. Tiap kali gaji mesti diminta dia pegang. Jangan duk bagi. Tegas sikit. Wanita dia kena kuat. Jangan lembek. Faham? Laki kasar, wanita pun dia kena kuat lah. Memanglah sifat lembut kena ada. Betul lah lembut. Lembut kena ada. Tapi kalau benda tu yang boleh merosakkan hak kita sebagai seorang isteri, tak kena, janganlah berlembut, kena tegas lah. Hak kita tetap hak kita. Faham? Okey. So berapa lama dah ni? 1 jam dah patutlah. Ada lagi ke soalan? Penat dah ni. Sampai kering tekak dah. Okey Puan Zahra, terima kasih kerana iklankan. Nanti lepas PKP kita pergi ke spa isteri Tuan Fahmi. Saya yang sediakan spa tu. Selain pada sediakan rumah, saya sediakan bisnes lah juga. Sebab dia nak jana pendapatan dia sendiri. Saya dah tanggung keperluan, jadi dia nak jana pendapatan. So kita bagilah buat spa. Dia generate lah duit dia sendiri untuk nak beli benda-benda yang Shopee. Perempuan kan suka shopping. Perempuan ni kan dia suka banyak pilihan. Even masa dekat akhirat nanti pun, kalau lah dalam hadis kita, isteri yang taat, yang mana dia patuh pada suami dia, contohlah, jadi yang suami yang bagus lah cerita kita, dia taat, dia bagus sampai ke mati lah contohnya, dia boleh pilih mana satu daripada pintu syurga yang dia nak masuk. Maksudnya memang perempuan ni dia suka boleh buat pilihan, kan? Laki ni, kalau saya sendirilah kalau saya beli barang kat kedai runcit tu habis semua kat situ saja. Saya malas nak pergi tempat lain dah. Kalau macam nak shopping baju pun, kalau kat situ saya nampak tu habis, habis dah, aku dah beli dah. Saya takkan jenis-jenis nak pergi tengok baju harga berapa kat sini, dah. Beli yang tu je. Malas buat pilihan. Okay? Diandra Flowers. Kalau suami bagi selepuk 2,000 pada isteri, tapi semua isteri yang uruskan 2K tu lah duit bayar sewa rumah, bil api, bahan apa, belanja anak-anak 4 orang dan nafkah diri untuk isteri, tapi tak ada dinyatakan berapa. Macam mana tu tuan?
Bila kita tanya nafkah untuk diri saya berapa, dia cakap suka hati awak lah. Kadang tak tetap pun. 2K, kadang-kadang kurang gajinya, kadang-kadang tak sampai pun 1K. Kalau macam tu, okey. Itu besar juga tu 2K tu sebenarnya kan. Kalau untuk keperluan tu. Tapi tengok jugalah kan, kalau anak-anak tu ramai, kalau 2K tu mungkin tak cukup. Tu tengok juga dekat anda duduk ni kat kawasan mana kan. Okey, saya tak mau kata sebab tak semua orang sama. Tapi saya percaya isu Puan Diandra Flowers ni mesti ada dekat orang lain juga. Inilah isu yang kita namakan sebagai isu nafkah tak cukup. Kita rasa tak cukup, suami rasa cukup. Suami rasa macam dia dah bagi segala-galanya, hang uruskan. Okey, tapi kita pula uruskan tinggal-tinggal tak cukup. Inilah nama dia, istilah nafkah tak cukup. Sebab di situlah ada nafkah anak, di situlah juga ada nafkah isteri. Jadi kita lah kena tuntut nafkah diri. Kita kena bagi tahu hak mana yang tak cukup. Minta dulu kat suami, ni tak cukup ni. Dia kata saya tak boleh lagi semua tu. Baru tuntut kat mahkamah. Okey. Apa dokumen yang diperlukan untuk buat tuntutan nafkah itu? Okey. Dokumen yang diperlukan, yang paling penting untuk nak buka kes di mahkamah, dia mesti kena ada IC. Yang kedua sijil kahwin. Untuk nafkah diri kan. Dua ni penting. Yang lain-lain semua tu bukti-bukti yang sampingan. Bukti-bukti sampingan tu macam-macam lah, receipt dan sebagainya. Kalau anda nak tahu, mesti anda belum dapatkan lagi ni. Walaupun nama tajuk ni 16 bukti fasah, tapi semua ni berkaitan dengan bukti. Banyak bukti juga boleh kita ambil kira daripada situ. Okay. Puan Ana, lawa rambut Sonawan. Fashion raya saya tahun ni Sonawan. Yang kadang-kala waktu berhenti, ku toleh ke sisi, kau tiada di sampingku. Kenal Sonawan kan? Mana tadi ada, lari je pula. Aura Tuan Fahmi tu macam ustaz. Bukan apa, saya tak mau segan. Sagi saya buat salah gini kan rosak agama Islam tu. Yalah. Mana tu tadi? Fasa tu kalau dah tak boleh duduk macam mana ni soalan ni Kalau dah tak boleh duduk dengan suami tapi hakim suruh duduk dengan suami juga, macam mana ya? Ni atas kita. Kalau tak mau duduk, tak payah duduk. Kan? Puan Nur Syarifah. Tak pernah lagi lah hakim buat keluar perintah penjara untuk isteri yang tak mau tak mau taat pada suami dia. Habis dia sabit nusyus. Kalau sabit nusyus pun kesan dia hanyalah tak dapat nafkah sahaja. Isteri yang nusyus tak layak untuk terima nafkah sahaja. Nafkah sahaja. Kalau dia bercerai, dia tak layak untuk nafkah iddah. Itu je. Hak lain semua masih boleh dapat. Mut'ah boleh dapat, atas pencarian boleh tuntut, hak jagaan anak boleh tuntut. Tak ada masalah pun. Tak ada lagi lah kata, aku perintahkan hang untuk kembali taat tapi hang tak nak ikut. Lepas tu nak perintahkan untuk isteri ni kena penjara. Tak ada. Mana ada. Tak ada langsung lah kena penjara ataupun kena bayar denda sebab tak kembali taat. No. Isteri yang tak duduk, tak mau balik ikut perintah, tak mau balik duduk rumah ni dengan suami sebab dia tak boleh nak terima dah. So kita boleh mohon untuk sabitan nusyus. Jadi kesan nusyus dia tak layak dapat nafkah saja. So suami tak perlu bagi nafkah dah kepada isteri tu. So ibarat mata macam tergantung tak bertali. That's why saya banyak kali dah ulang. Tok Guru saya pesan, bab rumah tangga ni bukan cara dia lawan kat mahkamah kalau suami ni nak pertahankan rumah tangga. Cara dia adalah untuk kita mengorat balik. Mengorat ni dia kena ada cara dia, bukan dengan cara kasar, cara nak bagi psycho. Ya betik. Saya dah bercerai disebabkan suami tak bagi nafkah saya batin. Suami lebih suka lelaki dari isteri sendiri. Saya tak mau kata apa. Ya ni luar biasa ni. Kita boleh buat tajuk ni. Right. Sebenarnya saya pernah ada tulis dah dulu tu dekat dalam artikel saya yang lama lah. Saya ada isu yang macam tu. Kalau dia kahwin dengan perempuan tapi dia suka lelaki, yang tu kita tak panggil gay, itu kita panggil bisexual puan.
Saya sekarang dalam proses menuntut nafkah anak-anak di mahkamah, tapi si lelaki tidak pernah datang. Jadi macam mana prosesnya, apa yang perlu dilakukan? Puan Nia, kalau puan sekarang ni dah dalam proses, saya nak pastikan puan satu perkara. Okey, puan akan melalui proses perbicaraan. Jadi kalau puan tak pakai peguam, puan kena ada peguam. Okey, mesti kena ada. Alright? Sebab mudahkan untuk urusan puan. Kalau kata tak berkemampuan, lantik bantuan guaman. Mesti boleh punya. Okey? Proses lepas ni, kalau laki tak main, lagi bagus. Ni semua ni, kalau ada tuntutan yang mana sebelah pihak saja, okey, bagus. Tak panjang cerita sangat. Tapi beban untuk kita nak buktikan. Betul tak? So kita tak ada pihak lawan. Tapi kalau macam contoh kes kita tu pengesahan lafaz cerai. Nak sahkan lafaz cerai. Contoh lafaz cerai luar mahkamah, suami lafaz cerai kat luar dekat rumah, nak mai sahkan, tapi suami tak mau mai. Yang tu memang tak boleh nak buat apa. Memang nak bukti pun memang payah. Kalau kena ada dua orang lelaki yang dengar macam tu terus tak apa. Tapi beban pembuktian memang sangat berat untuk sebelah pihak kalau kes lafaz cerai. Tapi kalau macam contoh untuk kes nafkah anak, contoh dia suami tak mau mai, yang tu bagus. Bagus. Cuma orang yang masalah adalah orang yang suami dia tak kerja government dengan kerja swasta, tak ada slip gaji. Yang tu memang problem sikit. Puan bunga telur, bunga kantan. Tuan, saya tak pernah miss live tuan. Setiap pagi banyak ilmu-ilmu saya dapat. Ni tinggal berapa hari lagi nak raya sementara PKP ni. Habis saya tak nak jalan tuan. Sambil-sambil jahit baju, customer dengar live semakin semangat dengar. Suka dengar orang utara bercakap. Apa-apa saya terima kasih kepada tuan yang menunjukkan padat. Terima kasih puan. Suka dengar orang utara bercakap kan. Sebab lorak kami ni, lorak yang asai. Lorak yang asal tau. Tidak tu kena ada lah tu hang tua, hang lekir. Cuma macam mana hang boleh ada kat Melaka? Kami yang duk panggil hang-hang ni. Itu saya tak faham tu. Sebab dulu kerajaan yang paling lama adalah kerajaan Kedah tua. Okey, alright. Puan Laili. Kalau nafkah tertunggak ada bukti contoh slip gaji yang isteri bayar bulan rumah, insya-Allah boleh. Insya-Allah boleh puan. Tuntut. Cuba dapatkan. Okey. Alright, yang ni saya rasa mesti ramai orang juga ya. Puan Rina Feri Sawati Puan Wati lah. Salam Tuan Fahmi. Saya dah setahun suami tak bagi nafkah. Saya dalam proses perceraian. So dia buat saya ni nusyus. Maksudnya mesti puan dah tuntut fasah, kemudian dia masukkan belaan, ya, dia bagi tahu kata dia mohon tolak fasah dan dia mohon untuk kita disabitkan nusyus. Puan buktikan kata dia tak bagi nafkah tersebut. Alright? InsyaAllah lah nusyus ni dia tak boleh macam semudah untuk disabitkan macam tu saja. Dia mesti ada proses dia mesti ada melalui proses untuk kembali taat terlebih dahulu. Dalam nak sabit nusyus ni, dalam Quran dah sebut dah dia punya step dah. Yang pertama dia kena nasihat dulu. Yang keduanya dia kena pisahkan tempat tidur. Yang ketiganya dia kena pukul dengan pukulan yang lembut. Maksudnya dengan hujung kain sahaja. Macam tu je. Ni hang tak berdengar sangat ya. Macam tu. Guna hujung kain saja. Aku sampai berlakon lah. Tunjuk hujung kain je. Tapi ramai orang dia ambil istilah tu pukul. Dia terlupa perkataan tak menyakitkan tu. Dia pukul kok pak bagi. Tampak hang nusyus ni hang keluar rumah nah pak bagi. Tak boleh. Tak boleh pukul isteri walaupun isteri tu lari daripada rumah, tak boleh. Okay. Dan kemudian baru masuk proses perundangan, kena masuk, kena hantar notis daripada guaman, notis untuk perintahkan dulu kembali taat. Kemudian baru tuntut kat mahkamah perintah kembali taat. Kemudian isteri tak mau juga kembali taat, barulah untuk sabitan nusyus pula. Panjangkan prosedur tu. Beratkan prosedur tu. Jadi tak semudah itu nak sabitkan isteri nusyus. Mudah lagi untuk isteri bagi tahu kat mahkamah kata suami tak bagi nafkah. Okey. Puan Umi Natrah, kalau tak ada nafkah batin 5 tahun boleh minta cerai tak tuan? Uish. Kalau 5 tahun tak dapat fasah tu boleh
Boleh sangatlah. Boleh sangat. Cuma cerai tu, kalau cerai seksyen 47, dia macam mana pun dia mesti kepada lafaz suami. Ni cerita kalau untuk fasah. Fasah syarat dia mesti setahun tak dapat. Okey, setahun tak dapat nafkah batin, dia boleh tuntut. Kalau dah 5 tahun, yang ni super duper punya alasan. Cuma masalah dia apa dia? Masalah dia adalah untuk membuktikan. Buktikan tu. Masalah kalau suami main ke mahkamah, dia menafikan. Dia kata, apa aku bagi juga? Ada aku bagi. Dia nak tipu saya, nak tipu Tuan Hakim. Saya ada bagi juga, dia kata. Jadi macam mana buktikan nafkah 5 tahun tak dapat tu? Ataupun yang keduanya, kita tuntut fasah. Alasannya tak dapat nafkah batin 5 tahun. Tapi suami pula tak mai. Yang mudah dia macam mana? Yang mudah dia 5 tahun tak duduk bersama. Of course lah kan, 5 tahun tak duduk bersama. So buktikan orang yang kata nampak tak duduk bersama tu. Settle lah. Tak ada duduk bersama, macam mana dapat nafkah batin? Yang tu okey. Ni cerita kalau duduk dalam rumah sama-sama tapi cuma tak dapat. Berapa dah ni? Okey, sikit lagi 9 minit. Puan Suhaila Abdullah, macam mana nak bagi suami sedar kesalahan dia bila tak bagi nafkah? Isteri bekerja menanggung semua belanjaan, lepas tu suami cakap isteri boleh kerja sebab dia izinkan untuk bekerja. Tunjuk kat dia video ni. Senang. Tunjuk kat dia video ni. Nak bagi sedar ni, masalahnya yang pertamanya bagi tahu kat dia, abang, saya dengar kuliah, saya dengar perkongsian peguam ni ke, ataupun saya dengar ustaz ni cakap suami kena bagi nafkah, kena bagi sediakan semua benda-benda ni. Saya nak nafkah tu pada isteri saya. Kalau dia tak buat, tak mau dengar, dia duk berdalih, duk berlawan, berdebat pula dengan kita. Jadi tindakan kita yang seterusnya untuk buat apa, nak bagi dia sedar. Straight terus lah tuntut nafkah diri kat mahkamah. Tuntut terus nafkah diri kat mahkamah biar dia sedar. Itu tanggungjawab dia. Biar hakim pula lecturer nanti ni. Lecturer pula. Lecture. Biar mahkamah yang tentukan. Ini Puan Maznah Abdul Malik ni dia lari tajuk sikit. Gamak ketupat dah. Tak sabar nak raya dah ni. Camna dengan taklik yang suami buat melalui telefon dan isteri langgar perintah, adakah jatuh talak? Ini mesti follower baru ni. Okay, Puan Maznah Abdul Malik, selamat datang. Okay, siapa-siapa lah kan, ni saya bagi tahu lah. Siapa-siapa yang dia rasa ada isu berkaitan dengan pengesahan lafaz cerai kan, maksudnya suami dia ada lafaz cerai kat luar mahkamah, nanti buka dekat Facebook saya, Facebook page ni, habis video ni, anda dapatkan ni. Ini free je saya buat ni. Sah ke lafaz cerai ni tuan? Jawapan kepada persoalan lafaz cerai. Okay? Saya dah rungkaikan, saya dah bantu anda untuk bagi anda faham. Saya tak boleh nak sahkan jatuh ataupun tidak talak. Semua peguam dia akan jawab standard macam tu. Sebab apa? Sebab bab talak ni dia mesti melalui proses bicara. Dia mesti kena dengar keterangan suami tu macam mana. Kalau lah kan tak ada suami tu, kena dengar keterangan saksi. Dia tak boleh dakwaan kita sahaja. That's why saya tak boleh sahkan. Ada orang dia kata sebab peguam sahkan, kemudian dia kata, oi ni dah sah dah ni, tak payah dah. Dia ambil perkataan peguam. Tak boleh. Yang boleh sahkan adalah hakim sahaja. Mesti kena dengar bicara tu dulu. That's why kebanyakan di mahkamah, bila ada di mahkamah, kita kata kita dengar, jadi kita langgar. Kemudian suami kata saya tak buat, saya sanggup bersumpah. Kemudian dia kata tak jatuh talak. Hakim sabitkan tak jatuh talak sebab tak ada bukti. Bila tak ada bukti, masalahnya apa dia? Masalahnya adalah suami sanggup bersumpah kata tak ada benda tu. So kita pun macam aku dengar, aku tak mau patah balik dah. Yang tu masalah dah. Ustaz moden. Puan Hasina Harun, Ustaz moden. Aduh. Hasina Harun, tuan boleh ke percaya suami tak tahu bab talak, taklik dan nafkah? Anda lebih kenal suami.
Setiap orang lebih kenal suami dia. Suami dia muhung ke, suami dia memang tak tahu ke. Okay. Alright. Ni last, saya nak ambil last. Mana yang bagus sikit soalannya. Okey, saya tertarik dengan soalan ni. Walaupun panjang tapi saya rasa saya boleh faham tu ni. Assalam tuan, saya nak tanya sekiranya suami ada membeli tanah dan diletakkan atas nama isteri bila dah dijual. Suami tak bagi duit perbelanjaan dan belanja dapur. Mungkin diandaikan isteri dah ada duit atas penjualan tanah tersebut. Apakah ini dikira boleh? Okey. Satu lagi, boleh ke andainya duit penjualan ini isteri tidak berkongsi dengan suami? Boleh ke andainya duit penjualan ini isteri tidak berkongsi dengan suami atas andainya suami pernah sebut dia tak mau pun? Dan suami isteri ada masalah rumah tangga dan puasa perceraian yang makan masyarakat. Okey. Alright, so saya nak masuk isu kaitan dengan nafkah ni sikit. Saya dah bagi tahu tadi kan, kalau macam contoh ada setengah suami dia tak bagi dalam bentuk bulanan tapi dia bagi dalam bentuk sekedebuk macam tu, boleh. Asalkan benda tu dibagi dalam tempoh berkahwin, mungkin dia boleh dikira sebagai nafkah. So kita sendiri yang atokkan tu. Alright, yang tu boleh dikira sebagai nafkah juga. Bagi juga. Dia mungkin juga dikategorikan sebagai benda tu sebagai hadiah. So kita kena bagi clear benda tu. Hadiah ataupun nafkah. Okay, ada beza dua tu. Nafkah ataupun hadiah. Alright. So kita kena clear dengan dia. Kalau macam contoh kita dalam proses perceraian, of course lah puan akan bagi tahu kata tu hadiah lah kan. Okay. Dan kemudian kalau lah apa dia tadi, satu lagi, bolehkah andainya duit penjualan isteri tidak berkongsi dengan suami? Bergantung kepada macam mana bentuk pemberian tu. Okay. Kalau suami kata ni duit ni nak hadiah untuk hang. Hadiah. Ambillah untuk aku, tak mau kacau sikit pun. So yang tu dikira sebagai hadiah. Dia tak boleh dah nak diambil balik. Hibah kita panggil. Hibah dia tak boleh nak ditarik balik dah. Sama ada hibah tu dalam bentuk duit ataupun bentuk tanah tu, yang tu tak boleh nak ditarik balik dah. Betul ya? Jadi tak boleh nak berkongsi-kongsi dah kalau dia kata bagi. Tapi kalau dia kata ni kita jual tanah ni, kita guna duit ni sama-sama untuk kehidupan kita, yang tu kalau puan kata bersetuju, ya betul, yang tu boleh berkongsi. Yang tu memang boleh dikongsikan. Tapi kalau dia kata dia serahkan ini bagi terus, so memang tak boleh dikongsi dah. Cuma masalahnya adalah tak ada perjanjian. Kan? Kita bagi pakai mulut saja. Jadi kita tak ada bukti. Kalau suami tu kata tak mengaku, dia kata, saya tak bagi pun. Habislah. Kita pun tak ada bukti, jadi mahkamah akan terima kata yang tu adalah perkongsian. Allahu'alam. Okey. Alright. So saya anggap rasa macam ni cukup lah korang. Saya pun dah letih lah sebenarnya. Saya pun dah penat dah sebenarnya. Letih sangat-sangat dah. Kalau alright, dalam isu-isu kaitan ni memang panjang kalau kita nak ceritakan. Setiap orang akan ada masalahnya masing-masing. Dan insyaAllah nanti kita akan kongsi lagi. Kalau siapa yang nak lebih lanjut, nak lebih dekat, so join group ni. Group Tanya Tuan Fahmi, khas untuk wanita sahaja. Okay, insyaAllah kita akan lebih membincangkan tentang isu wanita kat tempat tersebut. Dan circle pun akan lebih positif. Dan insyaAllah semua perkara yang saya bagi kepada anda ni semua adalah satu bentuk untuk saya memberikan pengetahuan, nak berkongsi ilmu kepada anda. Tapi anda kata adalah kesilapan, salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Okay, sebab semuanya kesilapan tu datang daripada saya sendiri. Ada orang tanya macam mana nak follow saya, macam mana nak like page. Terima kasih sangat-sangat. Maksudnya anda memang nak bagi komitmen pada diri saya. Terima kasih. Saya pun bila ada anda komitmen pada saya pun sentiasa akan lebih 3 kali 4 kali komitmen kepada anda. Okay, so macam mana habis saja live ni, cubalah tengok-tengok dekat saya punya page tu. Yang paling atas sekali dia mesti akan ada tulis like page. Ataupun tadi kalau tekan lama sikit kat like tu, dia akan tulis follow. Okay, mudah aja. Se-easy SABC. Alright. So terima kasih pada semua yang dah like, yang follow, yang join group Tanya Tuan Fahmi. Macam mana nak join? So search saja, type je Tanya Tuan Fahmi, InsyaAllah akan jumpa.
Alright. So terima kasih pada anda semua. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap. Semuanya daripada saya, kelemahan tersebut. Yang baik itu datang daripada Allah. Dan jangan panggil saya ustaz. Segan. Okay. Sambut saya dah sonawan ni. Okay, so terima kasih kepada semua. Kejarlah 10 malam terakhir dan sebarkan video ini kepada orang-orang yang memerlukan, rakan-rakan, family members anda yang perlukan untuk penjelasan tentang macam mana dia nak dapatkan nafkah seorang isteri, nafkah untuk diri dia. Okay, dia kena tahu dulu apa yang dia, macam mana dia nak tuntut benda ni. Okay, alright, so terima kasih pada semua. Saya mohon pun kalau saya tak dapat nak jawab semua soalan, tapi soalan-soalan anda tu semua membantu saya untuk nak berkongsi dengan anda. Right, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.